Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk chapter yang ke-6, Analytical Geometry. Topik 6.1 ialah the addition formulas. So di sini ada beberapa formula yang perlu kita tahu. Yang pertama, addition untuk sin. Kita lihat sin x tambah y sama dengan sin x cos y tambah cos x sin y. Kemudian kita ada operasi tolak di sini. Jika sin x minus y, kita akan dapat sin x cos y tolak cos x sin y. Seterusnya, formula untuk cos, hasil tambah dan hasil tolak. Dan juga kita ada formula untuk tangent, hasil tambah dan hasil tolak. Semua formula ni terdapat dalam buku formula. Contohnya, simplify cos 2 theta cos theta tambah sin 2 theta sin theta. Dengan formula yang diberi di atas, kita perlu permudahkan persamaan ini. Okay? So, mana formula yang sesuai? Kita ada cos, cos, sin, sin. Jadi, formula yang sesuai adalah kita pilih yang ada bentuk yang sama di sini. Cos, cos, sin, sin. Sama tak? Tak sama sebab yang ini tambah, yang ini tolak. So, kita pilih yang ni. Cos, cos, sin, sin dan operasi tambah. So, formula ni yang paling matching dengan soalan kita. Cos x, cos y. Jadi, di sini nilai x adalah 2 theta. Nilai theta adalah sebenarnya y. Ini pun adalah x, theta adalah y. Jadi dia mengikut format cos x cos y tambah sin x sin y. Kita refer kepada formula yang ini. Sebenarnya dia adalah cos x tolak y. Sebab tu kita dapat cos x kita adalah 2 theta, y kita adalah theta. 2 theta tolak theta bersamaan theta. Jadi bentuk yang termudah adalah cos theta. Lihat contoh ini. Simplify sin theta tolak pi. Formula yang paling sesuai adalah sin x tolak y sama dengan sin x cos y tolak cos x sin y. Nilai theta adalah x, nilai pi ni adalah sebenarnya y. Dan kita akan dapat sin theta cos pi tolak cos theta sin pi. Kemudian, sin theta, theta kita tak tahu sudut dia berapa kan. So, tinggalkan sebagai sin theta. Manakala, cos pi ni sebenarnya kita tahu. Pi adalah 180. Ataupun kita boleh dapat dari kalkulator, cos pi sama dengan negatif 1. Kita gantikan nilai itu di sini. Kemudian, cos theta remain cos theta sebab theta is any angle. We don't know what the angle is. Kemudian kita ada sin theta. Sin theta ni ada nilai. Okay? Sin theta bersamaan dengan kosong. Kemudian kita akan dapat sin theta darab negatif 1, negatif sin theta. Manakala term yang kedua, cos theta darab kosong sama dengan kosong. In the end, jawapan kita adalah negative sin theta. Example, prove cos pi over 2 minus alpha equal to sin alpha. Jadi di sini kita perlu membuktikan pernyataan ini benar. Di sebelah kiri kita ada cos. Jadi formula yang paling sesuai adalah cos x tolak y sama dengan cos x cos y tambah sin x sin y. Pi per 2 ni adalah x, manakala alpha ni ialah y. Jadi kita gantikan x ni dengan pi per 2, y dengan alpha. Kita akan dapat cos pi per 2 cos alpha tambah sin pi per 2 sin alpha. Yang ada pi ni, you boleh nilaikan. Cos pi per 2 tu berapa? Bersamaan kosong. Cos alpha kita tak tahu alpha tu berapa, so kekal sebagai cos alpha. Kemudian kita ada sin pi per 2. Nilai ni juga kita boleh dapati iaitu bersamaan 1.
Dan seterusnya sin alfa remain sebagai sin alfa. Selesaikan persamaan ini. 0 darab cos alfa ialah 0. Tambah 1 darab sin alfa bersamaan sin alfa. Jadi kita telah buktikan bahawa di akhirnya persamaan cos ni adalah sama dengan sin alfa. Example, use the formula for cos A minus B to determine the exact value of cos 15 degree. Dalam soalan ini, kita perlu cari nilai bagi cos 15 darjah dengan menggunakan formula cos A tolak B. So, bagaimana nak cari cos 15 dengan menggunakan formula ni? Okay. Cos 15 adalah cos apa tolak apa. So, kita ada beberapa special angle. Ingat lagi tak special angle? Special angle tu sudut dia yang istimewa lah. Contohnya 30 darjah, 60 darjah, 45 darjah. 15 adalah kalau kita guna special angle, kita boleh dapatkan gabungan 15 tu sebagai 45 tolak dengan 30. 45 tolak 30 dapat 15 kan? So, kita boleh tuliskan cos 15 sebagai cos 45 tolak 30. Cos X tolak Y sama dengan cos X cos Y tambah sin X sin Y. Jadi kita punya X sekarang ialah 45, Y kita ialah 30. Masukkan X 45 dan Y sebagai 30. Okay, akhirnya kita akan dapat bentuk persamaan seperti ini. Kemudian, untuk mendapatkan nilai cos 45, you boleh guna konsep segitiga bersudut tegak. Sudut di sini 45, panjang sisi 1, 1 di sini punca 2. Jadi cos 45 bersamaan cah adjacent di sini, hypotenuse di sini. So 1 per punca 2. Ataupun kalau you guna kalkulator, kita akan dapat punca 2 per 2. Sebenarnya ia adalah benda yang sama sebab yang kita dapat adalah 1 per punca 2 kan. Kalau kita darabkan atas darab punca 2, bawah darab punca 2, atas ni you akan dapat punca 2, bawah punca 2 darab punca 2 adalah 2 sebenarnya. Jadi apa yang kita dapat ni sama saja dengan yang tertulis di sini. Sin 45 adalah opposite di sini. 1 per hypotenuse, 1 per punca 2. Again, this one kita boleh samakan juga sebagai punca 2 per 2. Okay. So, sama ada you nak guna nilai 1 per punca 2 ataupun punca 2 per 2. Dua-dua boleh, dua-dua diterima. Okay. Kemudian, bagi cos 30, kita boleh guna segitiga sama sisi. Sini 60, di sini 30. Panjang 2, sini 1, sini adalah punca 3. Sin 30 sama dengan opposite 1 per hypotenuse 1 per 2. Cos 30 sama dengan adjacent kita adalah punca 3 per hypotenuse. Sebab tu kita dapat punca 3 per 2. Kemudian simplify. Punca 2 darab punca 3 adalah punca 6. Pembawah dia 2 darab 2 kita dapat 4. Tambah. Kemudian term seterusnya yang atas ni punca 2 darab 1 bersamaan punca 2. Pembawah dia 2 darab 2 4. Oleh kerana penyebut dia sama 4 dan 4, kita boleh tambahkan punca 6 tambah punca 2 per 4. So, itu jawapan kita. Contoh, simplify this. Dalam soalan ini, dia beri tangent. Jadi, formula yang paling sesuai ialah formula bagi tangent. Iaitu tangent
X tambah Y sama dengan tangent X tambah tangent Y over 1 tolak tangent X tangent Y. Jadi kita lihat formula ini, kita ada format yang sama, tangent X, yang ni tangent pi per 9. Jadi kita boleh kenal pasti yang ni ialah X sebenarnya. Manakala tangent Y, nilai Y pula adalah 2 pi per 9. Sebab bawah ni pun matching juga. 1 tolak, 1 tolak. Tangent pi per 9, kita punya adalah tangent X. Kemudian tangent 2 pi per 9 adalah tangent Y. Jadi kita gunakan formula tangent X tambah Y. X kita ialah pi per 9 tambah 2 pi per 9. Kemudian kita selesaikan dalam kurungan ni. Oleh kerana penyebut dah sama, kita tambahkan pi dengan 2 pi mendapat 3 pi per 9. Di mana kita boleh permudahkan lagi sebagai tangent pi per 3. Tangent pi per 3 kita boleh nilaikan, iaitu bersamaan punca kuasa 3.